Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Dalil Fakira binti Yahya, nombor matrik 270484. Saya Nur Aino binti Aziz, nombor matrik 270576. Nama saya Nufar Syarikma binti Azras, nombor matrik 270693. Nama saya Haidah Zakirah binti Ahmad Dan, nombor matrik 270579. Saya Siti Rashirin binti Muhammad Kamim, nombor matrik 273299. Nama saya Nafar Hayati binti Rosdi, nombor matrik 272657. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Dr. Atika. Okey, baiklah, pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan hasil daripada interview yang telah kami lakukan bersama organisasi yang telah kami pilih. Kami telah memilih topik latihan dan perkembangan pekerja, dan organisasi yang telah dipilih adalah sekolah, iaitu Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Sabak Bernam atau lebih dikenali sebagai SBPISB. Okey, seterusnya di dalam pembentangan ini akan ada 4 bahagian, iaitu yang pertama pengenalan, iaitu pengenalan dalam latihan dan perkembangan pekerja, dan di sekolah tersebut adalah latihan dalam perkhidmatan, iaitu LADAP. Yang kedua adalah hasil temu bual kami yang telah kami lakukan bersama Ustazah Merija, iaitu Setiausaha LADAP di SBPISB. Dan ketiga adalah komen akademik. Dan akhir sekali merupakan cadangan dan penambahbaikan dalam sistem LADAP pada pandangan kami. Okey, baiklah, kita teruskan dengan pembentangan kita. Kumpulan kami telah memilih topik mengenai latihan dan pengembangan pekerja atau ianya lebih dikenali sebagai LADAP. Okey, kumpulan kami juga telah memilih organisasi sekolah untuk mengetahui mengenai LADAP dengan lebih mendalam lagi. LADAP merupakan satu proses pembelajaran yang mempunyai isi kandungan khusus dan matlamatnya bersifat segera serta berorientasikan kerja. LADAP merupakan bahagian terbesar dalam aktiviti pembangunan sumber manusia. Ianya mempunyai proses yang terurus dan sistematik bagi meningkatkan pengetahuan dan kepakaran yang berkaitan dengan skop kerja. Perkara ini bertujuan meningkatkan prestasi para pekerja dan membangunkan sesebuah organisasi. Antara contoh program latihan yang sering dilakukan di peringkat sekolah adalah bengkel, seminar, kursus, hari profesional, taklimat profesional dan pendedahan in-house training. LADAP perlu dilakukan sebanyak 7 hari dalam setahun bagi setiap penjawat awam. Kumpulan kami telah menemu bual dengan seorang guru yang memegang jawatan setiausaha dan penyelaras dalam LADAP di Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Sabak Bernam. Nama guru perempuan tersebut adalah Puan Merija binti Kadir atau lebih dikenali sebagai Ustazah Merija. Beliau berasal di Sabak Bernam, Selangor. Beliau telah berkhidmat sebagai guru selama 20 tahun. Tahun ini merupakan tahun kedua beliau berkhidmat di SBPISB. Ini juga merupakan pengalaman pertama beliau dalam menguruskan LADAP. Sebelum ini, beliau tidak mempunyai banyak pengetahuan dalam pengurusan LADAP. Namun, beliau telah mengambil inisiatif untuk meningkatkan ilmu mengenai LADAP dengan cara meminta maklumat dengan rakan-rakan yang telah lama memegang jawatan dalam LADAP di sekolah yang lain. Okey, berdasarkan temu bual dengan Ustazah Merija juga, beliau telah menyatakan bahawa pengurusan LADAP di sekolah melibatkan guru-guru dan staf-staf yang lain. Ustazah Merija juga telah berkongsi serba sedikit mengenai latar belakang SBPISB. Okey, SBPISB adalah sekolah berasrama penuh yang terletak di kawasan Sabak Bernam, Selangor. Sekolah ini dibuka pada tahun 2002 dengan pengambilan pelajar seramai 76 orang. Misi sekolah berasrama penuh tersebut adalah melahirkan pelajar Muslim yang bestari lagi bertakwa, yang bersahsiah unggul serta cemerlang dalam bidang akademik dan ko-kurikulum serta mewujudkan
iklim dini serta sekolah berimej sendiri. Okey, objektif SBPISD pula adalah pencapaian cemerlang dan berkualiti dalam semua peperiksaan. Kemudian penglibatan yang aktif dan pencapaian cemerlang dalam penyertaan kegiatan kurikulum dan ko-kurikulum. Objektif yang terakhir bagi sekolah ini adalah penglibatan semua warga sekolah dalam program peningkatan profesional dan pembinaan insan secara berterusan. Misi dan objektif tersebut dapat membantu guru-guru dan para pelajar untuk menjadi lebih bermotivasi dan bersemangat untuk belajar bersungguh-sungguh. Saya akan meneruskan pembentangan ini di bahagian hasil temu buat. Latihan dan pembangunan atau dikenali sebagai LADAP merupakan sebuah dasar yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2018. Surat perkeliling yang telah dikeluarkan menunjukkan bahawa LADAP merupakan salah satu perkara yang wajib dilaksanakan oleh setiap organisasi sekolah. LADAP juga merupakan kesinambungan daripada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia di mana salah satu matlamat KPM dalam pelan tersebut ialah untuk menghasilkan guru yang berkualiti serta terus berkualiti bagi sepanjang tempoh perkhidmatan mereka. Menurut Puan Merija, iaitu Setiausaha LADAP di SBP Integrasi Sabak Bernam, latihan yang dilaksanakan memberi fokus kepada guru dan kaki tangan sekolah. Antara kemahiran yang diberi fokus ialah kemahiran dalam melaksanakan pengajaran dan pemudahcaraan PDPC, pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR, kemahiran dalam mengurus organisasi unit serta perkembangan intrapersonal dan interpersonal. Menerusi pelaksanaan LADAP ini, beliau berpendapat bahawa terdapat pelbagai kebaikan yang diperoleh. Yang pertama, meningkatkan ilmu pengetahuan dalam kalangan guru dan kaki tangan sekolah terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan bidang tugas mereka. Yang kedua, meningkatkan kemahiran guru dan kaki tangan sekolah. Yang ketiga, memberi ruang dan peluang kepada guru untuk meningkatkan sumbangan kepada sekolah. Dan akhir sekali, meluaskan jaringan komunikasi antara guru dan kaki tangan sekolah dengan unit-unit lain selain bidang pendidikan. Kepentingan LADAP yang dilaksanakan di sekolah ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kompetisi dan accountability guru serta kaki tangan sekolah. Latihan yang dilaksanakan ini juga dilakukan secara berterusan sehingga seseorang guru atau kaki tangan tersebut pencen. Tugas sebagai setiausaha LADAP yang pertama ialah menjadi perantara untuk menyalurkan maklumat yang diperoleh daripada pejabat pendidikan daerah kepada guru dan kaki tangan sekolah. Yang kedua, menyelaras aktiviti LADAP sepanjang tahun. Dan yang ketiga, mengemaskini laporan LADAP sepanjang tahun bagi setiap guru dan kaki tangan sekolah. Perancangan LADAP terbahagi kepada dua, iaitu sama ada pihak setiausaha yang mengatur sesuatu latihan atau guru-guru dan kaki tangan sekolah yang mengatur sesuatu latihan. Dari aspek pihak setiausaha yang mengatur sesuatu latihan, mereka boleh menjemput pihak luar atau sekolah-sekolah lain untuk mengikuti latihan yang dilaksanakan tersebut. Dari aspek guru dan kaki tangan sekolah yang mengatur latihan, mereka boleh mengadakan latihan tersebut dengan melibatkan guru dan kaki tangan sekolah. Perancangan LADAP yang dilaksanakan oleh setiausaha adalah berdasarkan takwim sekolah mengikut tahun semasa. Berdasarkan takwim tersebut, tarikh-tarikh untuk aktiviti tertentu sudah ditetapkan. Selain itu, menerusi pelan strategi organisasi, pihak guru dan kaki tangan sekolah haruslah menjawab soal selidik mengikut keperluan latihan masing-masing. Berdasarkan soal selidik tersebut, Puan Merija akan menganalisis peratusan keperluan yang tertinggi dalam kalangan guru dan kaki tangan sekolah. Dari aspek kawalan kualiti latihan, beliau akan memastikan setiap latihan yang dianjurkan memenuhi dan bersesuaian dengan keperluan semasa guru dan kaki tangan sekolah. Seterusnya, setiap setiausaha LADAP daerah akan dikumpulkan di satu kumpulan di Telegram. Dalam kumpulan tersebut, terdapat ketua pejabat pendidikan daerah yang sentiasa memantau aktiviti LADAP di setiap sekolah. Jurulatih utama juga turut dimasukkan dalam kumpulan tersebut.
Peranan jurulatih utama adalah untuk membimbing setiausaha ladap untuk memastikan mereka melaksanakan sesuatu latihan mengikut prosedur yang betul. Melalui bimbingan ini, beliau berpendapat bahawa kawalan kualiti latihan dapat dikawal. Keberkesanan pelaksanaan sesuatu latihan dilihat melalui peratus pencapaian pelajar. Peratus pencapaian pelajar dilihat sekiranya sesuatu latihan tersebut melibatkan pencapaian akademik. Seterusnya, keberkesanan latihan yang dijalankan juga dilihat melalui peratus pelibatan guru dan kaki tangan sekolah. Akhir sekali, keberkesanan sesuatu latihan dilihat dengan mengedarkan borang soal sidik kepada peserta-peserta yang terlibat dalam latihan tersebut untuk mendapatkan maklum balas. Penungguhan juga turut diberikan kepada guru dan kaki tangan sekolah yang terlibat dalam pelaksanaan ladap. Pihak sekolah telah menyediakan penerima anugerah pencapaian tahunan yang terdiri daripada anugerah platinum, anugerah emas, anugerah perak dan anugerah gangsa. Setiap anugerah yang diterima ini diambil kira dalam penilaian prestasi tahunan. Selain itu, setiap aktiviti ladap yang dilaksanakan disertakan dengan makanan secara percuma. Tujuan penunggahan ini diadakan adalah untuk menggalakkan lagi pelibatan guru dan kaki tangan sekolah dalam aktiviti ladap yang akan dijalankan. Bentuk-bentuk latihan yang dilaksanakan adalah seperti seminar, kursus, bengkel dan in-house training. In-house training merujuk kepada latihan yang dilaksanakan pada peringkat dalaman. Misalnya, seseorang guru telah dipanggil untuk menghadiri program dokumen standard core curriculums oleh Jabatan Pendidikan Negeri. Oleh itu, guru tersebut haruslah menyampaikan maklumat yang diperoleh olehnya kepada guru-guru yang lain di sekolah tersebut. Jurulatih yang dijemput dalam pelaksanaan ladap adalah terdiri daripada guru-guru yang mempunyai kemahiran dalam bidang tertentu, guru-guru dari luar dan pakar-pakar dari luar. Setiap urusan jemputan jurulatih haruslah melalui prosedur yang betul. Untuk memudahkan urusan jemputan, beliau menyatakan bahawa pihak guru dalam sekolah juga dibolehkan untuk menjadi jurulatih bagi sesuatu latihan yang akan dijalankan sekiranya guru tersebut mempunyai kepakaran dalam bidang tertentu. Bagi memastikan sesuatu program yang dilaksanakan berjalan dengan lancar, beliau berpendapat bahawa program tersebut haruslah dilaksanakan secara berpasukan. Dalam pengurusan latihan dan pembangunan di peringkat sekolah, terdapat ahli jawatankuasa dalam organisasi tersebut. Setiap tugas dibahagikan mengikut ahli jawatankuasa yang terlibat. Sekiranya setiap ahli jawatankuasa memainkan peranan masing-masing, sudah tentu program yang akan dijalankan berjalan dengan lancar. Selain itu, perancangan program secara terperinci juga menjadi faktor yang mendorong kepada sesuatu program berjalan dengan lancar. Seterusnya, saya akan memberikan komen akademik berdasarkan hasil temu bual bersama Puan Merija berkenaan dengan ladap yang dijalankan di sekolah beliau. Ladap atau lebih dikenali sebagai latihan dalam perkhidmatan merupakan satu latihan khusus yang perlu diikuti ataupun dijalani oleh penjawat awam di Malaysia seperti guru. Di sekolah, ladap merupakan tempat di mana guru-guru dan staf sokongan mendapatkan atau mempelajari ilmu baharu tentang tugas profesional mereka sebagai seorang penjawat awam. Ladap merupakan satu program yang bersifat universal. Hal ini dikatakan demikian kerana program ladap bukan hanya berkaitan dengan bidang tugas guru sahaja, tetapi banyak perkara yang boleh dipelajari daripadanya. Program ladap ini memberi banyak kebaikan kepada guru dan kaki tangan di sekolah. Antara kebaikan yang diperoleh daripada ladap ialah ladap dapat menambahkan pengetahuan dalam kalangan guru dan kaki tangan sekolah terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan bidang tugas mereka dan juga beberapa perkara lain. Selain itu, program ladap juga dapat menambah kemahiran dalam bidang tugas setiap guru dan kaki tangan seperti kemahiran mengajar dan kemahiran berkomunikasi. Di samping itu juga, program ladap ini bertujuan untuk memberi ruang dan peluang kepada guru untuk meningkatkan sumbangan kepada sekolah. Program ladap ini dapat meluaskan jaringan komunikasi antara guru dan kaki tangan dengan unit-unit lain selain daripada unit pendidikan. Dengan itu, program ladap ini dapat melahirkan guru-guru yang berkualiti di Malaysia
iaitu berkemahiran dari segi komunikasi dan intelektual. Seterusnya, saya akan menceritakan tentang kepentingan ladam kepada penjawat awam di Malaysia, khususnya golongan guru. Program ladam diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2018. Program ini merupakan satu program yang wajib dilakukan kerana mempunyai surat berkeliling daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Ladam merupakan satu medium untuk meningkatkan kompetensi dan accountability guru serta kaki tangan sepanjang perkhidmatan mereka. Program ladam ini merupakan kesinambungan kepada pelan pembangunan manusia untuk melahirkan guru-guru yang berkualiti dan kekal berkualiti sepanjang perkhidmatan mereka. Menurut Puan Marija, ladam juga boleh digunakan untuk menilai prestasi tahunan guru dan kaki tangan sekolah. Terdapat beberapa kepentingan lain dalam menjayakan program ladam. Antaranya ialah ladam dapat meningkatkan sahsiah guru agar lebih berdedikasi dan bersemangat dalam menjalankan tugas mereka dalam mendidik anak bangsa. Akhir sekali, program ladam ini perlu dimantapkan lagi bagi membantu guru-guru memperbaiki kekurangan diri dan menambah kemahiran baharu dalam sistem pengajaran dan pembelajaran mereka. Program ladam ini tidak mempunyai sebarang kekurangan. Hal ini disebabkan program ini dapat membantu guru-guru untuk memperolehi maklumat-maklumat yang terkini dan membantu mereka memperbaiki teknik dalam sesi pembelajaran dan pengajaran dengan mengajar tajuk-tajuk yang relevan kepada para pelajar. Selain itu, program ini juga membantu guru-guru untuk memperbaiki ataupun memajukan diri mereka dengan mengajar kemahiran-kemahiran yang kurang mahir seperti kemahiran ICT. Pada pendapat saya, program ini sangatlah bagus kerana ia membantu guru-guru untuk menambah ilmu kemahiran yang mereka kurang mahir seperti ilmu ICT ini. Tambahan pula dengan situasi sekarang iaitu COVID-19, guru-guru memerlukan kemahiran ICT yang tinggi bagi mengendalikan kelas secara atas talian, mesyuarat atas talian. Jadi, jika guru-guru tidak mempunyai kemahiran ICT yang tinggi, maka kerja-kerja yang diberikan juga tidak dapat diselesaikan. Selain itu, terdapat kekangan dan cabaran bagi menjayakan program ladam ini. Kekangan dan cabaran yang pertama adalah kesefahaman antara guru-guru dan kaki tangan sekolah. Hal ini disebabkan jika tiada kesefahaman yang baik antara guru-guru dan kaki tangan sekolah, maka matlamat program ini tidak dapat dicapai kerana mereka tidak mampu memberi kerjasama yang baik bagi menjalankan program ini dengan sempurna. Kekangan dan cabaran yang kedua adalah kesuntukan masa. Kebanyakan guru-guru dan kaki tangan sekolah mempunyai masa yang sangat terhad kerana mereka mempunyai pelbagai aktiviti sehingga menyebabkan mereka terlalu sibuk. Hal ini telah menyebabkan mereka tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk mengisi jam kredit ladam mereka di portal jam kredit mereka. Yang ketiga adalah Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP. Apabila sekolah-sekolah ini tutup, maka guru-guru tidak mampu menjalankan program ladam ini sehingga mereka terpaksa menjalankan program ladam ini secara atas talian bagi memperolehi jam kredit yang mencukupi. Pada pendapat saya, kekangan dan cabaran yang berlaku ini telah mendorong pihak sekolah untuk memikir cara yang terbaik bagi mengatasi masalah tersebut. Guru-guru dan kaki tangan juga perlulah sentiasa bersedia dari segi fizikal dan mental bagi menghadapi kekangan dan cabaran ini. Mereka juga perlulah memberi kerjasama yang baik bagi memastikan kekangan dan cabaran ini dapat diatasi dengan baik. Di samping itu, keberkesanan program ladam ini dapat dilihat melalui pencapaian akademik para pelajar. Pencapaian akademik para pelajar ini dapat diukur melalui peratus pencapaian pelajaran. Semakin tinggi peratus peningkatan pencapaian pelajaran ini, maka semakin baik prestasi sesebuah sekolah tersebut. Peratus pencapaian pelajaran ini akan dibentangkan dalam mesyuarat ataupun secara dialog prestasi dan postmortem bagi mengenal pasti faktor-faktor kekurangan daripada program tersebut dan mengekalkan prestasi yang sedia ada. Keberkesanan program ladam ini juga dapat diukur melalui slot sesi soal selidik bersama guru-guru sebelum mengakhiri sesuatu program. Tujuan soal selidik ini dilakukan supaya pihak sekolah mengetahui sama ada guru-guru berpuas hati dengan program tersebut dan mengetahui
program-program yang mereka ingin jalankan bagi meningkatkan kemahiran-kemahiran yang sedia ada dalam diri mereka. Pada pendapat saya, keberkesanan program ini bergantung kepada kerjasama antara pihak sekolah, guru-guru dan kaki tangan sekolah. Jika tiada kerjasama yang jitu antara mereka, maka program yang dijalankan ini hanya menjadi sia-sia kerana ia tidak memberikan faedah kepada diri mereka dan kepada para pelajar. Jelaslah bahawa program ladap yang dijalankan ini sangat memberi kesan yang baik kepada pihak sekolah, guru-guru dan kaki tangan bagi memajukan diri mereka ke arah yang lebih hadapan. Okey, baiklah. Yang berikutnya adalah berkenaan dengan pandangan dan cadangan kami untuk penambahbaikan ladap ini. Cadangan kami untuk penambahbaikan ladap ini adalah daripada segi pertama adalah kewangan. Seperti yang kita ketahui, yang ladap di peringkat sekolah ini tidak mendapat suntikan dana daripada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Mereka, iaitu pihak sekolah, perlu mencari dana mereka sendiri bagi menjayakan program ladap ini. Tidak semua sekolah akan mampu menjayakan program ladap yang baik sekiranya tiada sumbangan daripada guru, pihak kantin ataupun dewan makan dan sebagainya. Kebiasaannya di SBPS Sabak Bernam, guru-guru akan memberikan sumbangan mereka untuk menjayakan program ladap ini. Dan bajet yang ada untuk ladap ini adalah tidak menentu. Namun sekiranya terdapat suntikan dana yang diberikan untuk menjayakan program ladap ini, iaitu suntikan dana daripada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri untuk program ladap ini, ia akan memberikan lebih banyak, ia akan dapat menjadikan program ladap ini lebih baik. Kenapa? Kerana dengan wujudnya bajet yang lebih besar, pihak sekolah dapat memanggil mana-mana badan profesional ataupun pihak yang bertauliah di dalam bidang masing-masing untuk memberi tunjuk ajar di dalam latihan pembangunan tersebut. Guru-guru, seperti contoh, kita hidup dalam era teknologi dan teknologi berkembang dengan sangat-sangat pesat. Sekiranya pihak sekolah mampu melantik pihak yang profesional ataupun pihak yang mahir di dalam bidang IT ini, maka guru-guru dan kaki tangan akan terbuka, akan mendapat ilmu yang lebih banyak berkenaan IT, dan ia akan memberikan positif impact kepada mereka. Okey, baiklah, cadangan kami yang berikutnya adalah membuat kolaborasi bersama agensi ataupun badan profesional dari luar. Ia bukan terdiri daripada badan berkaitan dengan pendidikan sahaja, malah pelbagai sektor, terutamanya sektor yang bekerja di lapangan mereka. Contohnya program kolaborasi sekolah bersama Tenaga Nasional Berhad. Guru-guru adalah daripada bidang pendidikan, manakala TNB adalah mereka yang bekerja di lapangan. Guru-guru yang bekerja di sektor pendidikan akan mendapat pengalaman baru sekiranya membuat kolaborasi dengan TNB ini. Pertama, ia adalah untuk mengembangkan kemahiran mereka. Kemahiran mereka daripada segi membuat keputusan, kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. Guru-guru yang bekerja di sektor pendidikan, mereka berfikir sebagai seorang guru, dan orang yang bekerja di TNB, mereka berfikir sebagai seorang yang bekerja di lapangan. Sekiranya kolaborasi dijalankan, guru-guru akan mendapat kemahiran baru, iaitu kemahiran berfikir dan membuat keputusan di lapangan. Seterusnya adalah pengetahuan, ilmu yang baru. Guru-guru, tidak semua guru mempunyai pengalaman yang bekerja di lapangan.
dengan wujudnya kolaborasi ini, pihak TNB akan share pengalaman mereka yang bekerja di lapangan. Maka guru-guru sendiri akan mendapat manfaat daripada sesi perkongsian tersebut, dan ia akan dapat membantu guru menceritakan keadaan sebenar, iaitu keadaan kerja di lapangan kepada anak muridnya. Dan dari sini, daripada LADAP yang berkolaborasi yang dilakukan oleh pihak sekolah sekaligus akan memberikan positif impact kepada para pelajar. Okey, baiklah. Seterusnya saya akan menerangkan lebih lanjut berkaitan dengan cadangan atau penambahbaikan terhadap sistem LADAP itu sendiri. Okey, seperti kita tahu, LADAP adalah singkatan bagi perkataan latihan dalaman perkhidmatan. Okey, sebenarnya organisasi sekolah yang melibatkan guru dan juga kaki tangan merupakan insan yang agak sibuk dalam menguruskan sistem atau organisasi sekolah itu sendiri. Jadi kita tahu di mana latihan dalaman perkhidmatan ni agak sedikit memberi kesan terhadap motivasi kepada para guru dan juga staf kaki tangan untuk dilaksanakan. Jadi antara cara ataupun penambahbaikan untuk memberi kesan yang lebih efektif terhadap pelaksanaan LADAP itu sendiri adalah dari segi motivasi, di mana pihak pentadbiran perlu memainkan peranan penting di situ, iaitu kita tahu motivasi terbahagi kepada dua, iaitu intrinsik dan juga ekstrinsik. Pertama adalah intrinsik, di mana kita tahu motivasi itu akan wujud sendiri dari segi dalaman individu itu sendirilah, di mana guru dan juga staf kaki tangan perlu sedar terhadap kepentingan LADAP itu sendiri kepada diri mereka. Jadi di sini pihak pentadbiran boleh memainkan peranan penting di situ, iaitu dengan menerangkan lebih lanjut kepada para guru dan juga staf kaki tangan berkaitan LADAP itu sendiri. Kenapa LADAP ini perlu dilaksanakan, okey. Dan yang kedua melibatkan motivasi ekstrinsik, di mana ia diwujudkan oleh rangsangan luaran seperti kita memberi pujian atau galakan atau membuat anugerah penghargaan kepada mereka. Jadi ingin ditegaskan di sini, pihak pentadbiran adalah antara golongan terpenting untuk memastikan organisasi LADAP itu sendiri dapat dilaksanakan sepenuhnya di organisasi sekolah. Okey, baiklah. Ini boleh dikatakan cadangan ataupun penambahbaikan terakhir yang boleh dibuat terhadap LADAP itu sendiri. Okey, seperti kita tahu, guru dan juga staf kaki tangan adalah insan yang agak sibuk melaksanakan tugas dalam bidang masing-masing, dan mereka bukan sahaja perlu membuat gerak kerja dalam skop kerja masing-masing, tapi mengambil juga kira terhadap gerak kerja yang lain juga. Okey, jadi antara penambahbaikan yang perlu dibuat adalah pihak atasan atau pihak pentadbiran perlu menilai semula berkaitan dengan jam kredit terhadap pelaksanaan LADAP itu sendiri, di mana mereka perlu mengurangkan jam kredit ini kepada para guru dan juga staf kaki tangan. Okey, ini kerana kita ingin memastikan kualiti mutu gerak kerja para guru ini terjamin, dan mereka dapat meluangkan masa bersama keluarga juga dan dapat menguruskan gerak kerja mereka dengan lebih tenang dan juga teratur. Dan boleh cakapkan, walaupun LADAP ni adalah latihan pembangunan bagi para guru dan juga staf kaki tangan di organisasi sekolah, tapi masalah kesihatan dan juga isu tidak dapat sokongan mental dan juga fizikal sangat perlu dititik beratkan untuk memastikan kelancaran pembangunan manusia itu sendiri. Baiklah, sampai di sini sahaja pembentangan kami berkenaan latihan dan pembangunan pekerja. Kami ingin mengundur diri dahulu. Sekian, terima kasih.